Assalamualaikum everyone. Welcome back to our video. So, dalam video ni kita masih belajar basic accounting tapi yang advance punya. Maknanya kita akan belajar first effects and journal entries, second double entry, third BOPE iaitu book of prime entry. As you guys can see from the screen, ada 3 perkara yang perlu kita belajar. Effect, double entry, book of prime entry. First effect, kita dah belajar dah last week, iaitu increase and decrease. Kita perlu refer kategori iaitu expansion equation, ADECRL. Second, double entry. Kita pun dah belajar last week, iaitu account debit and credit. Kita akan refer item. Contoh item adalah cash. Kategorinya adalah asset. Third, book of prime entry. There are 7 types of BOPE, so kita akan belajar sekejap je lagi how to identify and differentiate between those BOPE. L nak conclude dekat sini, dalam satu transaction ada 3 perkara yang perlu kita identify. So how to identify? Ada keyword yang perlu kita faham. Okay? Alright class, kalau korang boleh tengok dekat screen sekarang ni, ada expansion equation and book of prime entry. L takkan nak explain dah apa itu expansion equation sebab kita dah belajar last week. So, kalau ada yang masih tak faham ke, nak buat reference ke, korang boleh refer our first video. Next, book of prime entry. There are 7 types. Sebenarnya ada 8, tapi untuk SCC 406 ni kita cuma belajar 7 je. Alright? I'll akan explain one by one macam mana nak identify and differentiate and also keyword yang perlu kita tahu. First, sales journal. Maksudnya, business jual barang kepada customer secara kredit. Customer is our account receivable sebab customer berhutang dengan kita. Second, purchase journal. Business beli barang daripada supplier secara kredit. So, supplier ialah account payable. Kenapa? Sebab business berhutang dengan supplier. Third, return inward journal. Maknanya, customer pulang balik barang yang dibeli dengan kita ke dalam business. Keyword dia dekat sini ialah inward. Okay, maksudnya barang tu masuk ke dalam business. Fourth, return outward journal. Business pulangkan balik barang yang dia beli kepada supplier. Keyword dia adalah outward. Maksudnya barang tu keluar. Okay, so kalau korang tengok the first 4 journals ni kan, sales, purchase, return inward, return outward, ni adalah mainan jual, beli, barang masuk, barang keluar. So, keyword dia dekat sini macam tu je lah. Korang cuba tengok sales, purchase, inward, outward. Alright? Fifth, cash receipt journal. Ni paling mudah. Segala jenis receipt lah. Tak kisah dalam bentuk cash ke, bank ke, check ke. So, itu adalah kategori cash receipt journal. Contoh, kita ada buat loan dengan bank. Duit loan tu masuk ke dalam account bank business kita, betul? So, walaupun dia adalah kategori duit loan, tapi bila dia masuk ke dalam account bank business kita, dia akan jadi cash receipt journal. 6. Cash payment journal. Sama je, which means apa segala jenis payment untuk expenses. Bayar gaji ke, bayar sewa ke, bayar general expenses ke. So, tak kisahlah cash ke, bank ke, ataupun check sekalipun. Tapi apa sahaja yang kita paid buat payment, itu adalah kategori cash payment journal. 7. General journal. Perkataan pun general, so selain daripada 6 di atas, iaitu kita ada capital drawing and purchase non-current asset. Okay, I'll nak korang pay attention untuk purchase non-current asset. Mostly orang selalu confused dan dia standardized je. Maksudnya dia macam perkataan purchase kan. Orang kata, okay, purchase journal. No, korang kena tengok dia purchase apa. I'll dah explain dah last week juga. Kategori, apa orang kata, yang for resale and not for resale. Purchase goods
korang tengok yang L highlight warna merah tu, purchase goods untuk purchase journal, sebab dia adalah for resale. Okay, goods tu for resale. So, dia adalah kategori purchase journal. Purchase non-current asset, kategorinya adalah general journal. Sebab non-current asset tu contoh macam motor vehicles ke, furniture ke, dia bukan untuk resale. So, dia akan jadi aset kita. So, bila jadi aset kita, maksudnya dia adalah general journal. L harap korang boleh differentiate between dua jenis purchase ni. Dia berbeza tau. So, jangan standardize dan jangan confuse. And the last one yang tak perlu kita belajar adalah petty cash book. Petty cash book ni contohnya peti besi. Duit kita dalam peti besi tu, itu adalah petty cash book ataupun cash yang business pegang lah. Maksudnya peti besi lah kan. So, apa yang L nak conclude kat sini, expansion equation and book of prime entry penting. Okay, sebab dalam satu transaction kita boleh identify 3 benda yang L cakap tadi tu. Effect, double entry, BOPE. Untuk permulaan, dia memang agak susah untuk faham. Tapi kalau korang boleh buat latihan slow-slow, korang belajar one by one, sebenarnya sangat mudah. Sebab bila korang nampak keyword je, korang dah tahu dah apa benda. Sebab soalan dia yang berubah cuma amount, tapi bentuk soalan dia sama je. Okay, keyword dia kat situ masih sama. Dekat skrin sekarang ni, korang boleh tengok example of transactions yang korang akan jumpa dalam soalan. Maknanya ini adalah kronologi untuk 1 bulan daripada transaction pertama sampai transaction terakhir. And then, kalau korang nampak table yang kecil dekat atas tu, itu adalah table jawapan yang kita perlu buat. Maknanya kita kena ada kolom date, kolom effects, kolom account debit credit dan juga kolom BOPE. Alright? Untuk lebih mudah faham, L akan tunjukkan dan explain one by one macam mana dalam satu transaction boleh jumpa 3 perkara yang L sebutkan tadi. So, the transaction is the owner brought in cash 100,000 into the business. So, the keywords here are brought in and cash. L nak bagi tahu ni, dalam transaction, dalam sentence tu, itu adalah items. Dalam transaction, itu adalah items. That means, kita dah identify items. Bila kita dah identify items, kita boleh identify kategori. Brought in, capital, cash, asset. See, kita dah jumpa kategori, kita dah jumpa items. So, kita dah boleh dah buat kolom tu. Date, effects, account debit credit, and also BOPE. Untuk BOPE, kita hold dulu. Kita settlekan kategori and item. Okay, so kategorinya adalah capital asset. So, korang tulis dekat kolom effect capital asset. Okay, korang nampak kan? L tulis OE iaitu owner equity. L ada explain dalam kelas last week. Owner equity, bawahnya ada capital and drawing. So, korang boleh guna mana-mana, which means korang boleh guna owner equity ke, korang boleh guna capital or drawing ke. Dua-dua madam tak kisah. Madam Rose accept dua-dua. So, L nak tunjukkan dekat sini sebab L nak korang faham. Capital tu under owner equity. So, owner equity increases, asset increases. Macam mana L identify increase or decrease? Okay, teori dia, bila credit increase, debit also increase. Sebab double entry ni, dia kena balance tau. Maksudnya kalau debit increase, credit also increase. Dia tak boleh macam tu. Korang kena selarikan. Okay, kalau untuk account debit credit, ambil je items tu, letak dekat dalam tu. Kalau owner equity increase, maknanya adalah credit. So, creditnya adalah capital. Kalau asset increases, dia adalah debit. So, debitnya adalah cash. Korang faham tak? Korang identify, lepas tu korang copy paste sahaja. Korang tak perlu, korang kena fikir. Bukan kena fikir, korang kena identify, lepas tu korang copy paste je. Macam tu. Korang tak perlu pun buat calculation. Korang jangan risau. Kalau untuk transaction ACC 406, untuk double entry semua ni, dia tak ada pun amount macam, kan kita belajar kan, siapa yang ada basic account ataupun siapa yang tak ada basic mesti tahu. Contoh, kalau debit cash 10,000, credit capital mesti 10,000 sebab kena balance kan. Okay, untuk ACC 406 tak perlu risau, dia tak ada amount. Korang cuma perlu identify dia punya kategori and items.
Alright, so settle untuk kategori and items. Kita tengok BOPE. Macam mana kita nak tahu keywords untuk BOPE? Okay, keywords dia kat sini, apa yang dibuat, apa transaction dia, dia adalah brought in, iaitu capital. So, capital under general journal. Alright, so I harap this example boleh clarify korang punya pemahaman dalam satu transaction tu. Dia mesti ada dua account, iaitu debit credit, mesti ada dua effects, increase decrease dan juga BOPE. That's all for this week. I harap sangat korang faham dan jelas dengan explanation L. Thank you so much for watching. I doakan semoga urusan korang dipermudahkan dan sentiasa terang hati untuk menerima segala jenis ilmu. Kalau ada apa-apa, boleh PM L dekat Telegram. But L minta maaf kalau L tak boleh reply on time ataupun tak sempat nak reply sebab currently L sangat sibuk, banyak sangat due date, banyak sangat submission. So L harap korang boleh faham dan sabar. All the best. Thank you so much for watching. Good luck. Bye. Assalamualaikum.